yang dia pernah catatkan, 2.7%. Ini agak tinggilah data untuk GBP, gaji, mengenai gaji, purata gaji. Okey. Dan kita nampak kalau kita lihat pada currency GBP, semua sekali dia tapau. Dia antara yang paling kukuh pada hari ini. Alright. Itu yang kita nampak disebabkan data pukul 4.30 tadi dan dibantu oleh isu Brexit yang semakin positif. Okey. Ada cerita-cerita positif untuk Brexit. Hari Rabu ni ada sambungan. Biasa dia macam itulah. Kita layan dia buy the rumor, sell the fact. Pada hari Rabu nanti kemungkinan Rabu bila? Esok. Pada hari esok. Hari esok nanti kita lihat apa cerita dia. Cerita sebenar. Adakah betul-betul memang dalam keadaan positif ataupun memang berdasarkan rumours saja? Jika kita sebagai trader, kita layan sahaja rumours, buy the rumours dan sell the fact. Bila hari kejadian, kita tahu news apa berlaku, kita react kepada news tu. Okay? Kita tunggu pullback, baru kita masuk pada waktu esok kot. Esok ada dia punya rundingan lagi. Alright, cerita euro tak settle-settle lagi. Kalau kita lihat kepada data hari ini, keluar banyak data dia keluar survey. Survey dan trade balance, ada ZEW economic sentiment, German ZEW economic sentiment dan Italian trade balance pada pukul 6.04 tadi. Pada pukul 5, data untuk Eurozone. Kita nampak kelemahan untuk euro. Okey, berdasarkan data ni. So, daripada survey pun kita nampak ada kejatuhan sedikit. Okey, contoh macam previous dijangkakan negatif 10, forecast negatif 12 dan keluar negatif 24. Sama juga dengan untuk Eurozone, drop juga negatif 7, negatif 9 dan negatif 19. Okey, nak tahu detail tekan dekat folder ni, kita tahu apa itu ZEW Economic Sentiment. Nak lagi detail dalam bahasa Melayu, follow webinar Zuli. Okay, follow webinar Zuli pada pukul 9 ni. Nanti dia akan ceritakan apa kaitan ni ZEW Ekonomi Data ni untuk kita jangkakan ke mana arah hala tuju untuk euro. Okay, dia berdasarkan survey ni. Kalau kita baca, kita akan faham, kita tahu, nampak mana hala tuju dia. Okey, untuk malam ni tak ada cerita apa-apa. Dan ada cerita di Saudi berkenaan dengan US dan hubungan US dengan Saudi. Okey, dia berunding tentang wartawan dia, jurnalis dia. Wartawan ke jurnalis? Okey. Seorang tu. Dan menjadi tekanan lah untuk kedua-dua negara ni. Okey, dan masing-masing yang US nak kenakan sekatan kepada Saudi dan Saudi nak balas balik, tak nak menggunakan dolar. Itu menjadi ketegangan pada ketika ini. Okey, keseluruhan sentimen pasaran nampak sedikit pulih sebab cerita-cerita seperti Itali, seperti trade war dan Brexit tak naik, tak jadi headline. Okey, itu yang kita nampak pasaran sedikit lega. Sedikit dia lega. Jika isu-isu ataupun headline tentang Itali trade war, Korea Utara punya deal, semua sekali kita akan nampak pasaran bertukar sentimen, bertukar mood dia. Okey, kalau berdasarkan teknikal, berdasarkan chart, indikator yang paling menarik untuk kita lihat adalah CHF JPY. Okey, CHF JPY. Untuk kita lihat keseluruhan apa mood pasaran ataupun apa sentimen pasaran pada ketika ini. Okey, ada lagi tak yang menarik? Pagi nanti rasanya ada. Tak ada. Esok data untuk inflation dan pada hari Khamis ni minute meeting untuk FOMC. Dan pada ketika ini yang menarik adalah jika kita melihat kepada kita tunggu kepada US Open nanti.
Okey, kalau kita nampak kepada future, jap saya tunjukkan. Kepada future index, equity future lah, menampak dalam keadaan positif. Dijangka market untuk US dibuka dalam keadaan positif. Amat menarik. Inilah yang membuat US masih lagi dalam keadaan tak jatuh teruk. Okey, dia punya future index ni yang menyokong, yang tolong. Alright, semua dalam keadaan positif. Dijangka buka pada pukul 9.30 ni, dijangka buka tinggi untuk counter-counter stok ni dijangka buka tinggi. Okay. So for D1 time frame, we using how many candle to confirm that is uptrend or downtrend. Okay, Kak Mansur. Mengenai soalan ni, kita tak kira beberapa candle Sekejap saya buka dia punya mana MT4 ni. Okay. Wah, ni semalam punya cerita. Kejap saya buka daily. Okay. Sebagai contoh, kita menggunakan prinsip macam ni. Kamu masuk bila kita nak melihat sesuatu structure ataupun sesuatu market type, sama ada tengah uptrend ataupun downtrend, kita lihat kepada ni apa ni? Lower high, lower low, lower high, lower low. Yang itu yang kita lihat. Dan kita cari satu teori yang kita nak pegang. Macam yang di share oleh Tradepedia, kita menggunakan Dow teori. Okey, jika ada dua pucuk dan dua dasar, price breakout bawah sini, jadilah downtrend, confirm downtrend. Okey. Kalau pada pandangan saya, jika sekejap kalau yang Avramis punya indikator ni berdasarkan 75 batang candle. So saya gunakan yang saya lihat secara keseluruhan. Okey. Saya lihat kepada secara keseluruhan, kita nampak memang dalam keadaan downtrend untuk USD Kanada ni. Okey. Secara down ni kita nampak jelas masih downtrend. Okey, EU pula. Okey, untuk Euro USD, dia masih, sekejap nak cakap macam mana. Dia dalam keadaan ranging lah. Okey, dalam keadaan ranging. Sebab dia belum menunjukkan nak ke atas dan ke bawah. Untuk Euro USD pun dia masih dalam keadaan ranging. Kalau macam trend betul-betul yang kita jelas nampak AUD USD, tengok AUD USD, NZD USD. Okey. Kalau untuk EU ni dalam ranging, cari satu level yang kita nak tentukan mana atas mana bawah. Kalau saya rasa sini sebagai satu kawasan atas dia, dan untuk bawah di kawasan sini. Okey. Ni semua sekali dalam kategori bawah lah. Bahagian support dan sini adalah kawasan bahagian resistance. Okey. Cannot set downtrend. Tak boleh cakap downtrend lagi. Kita ikut ni ikut Dow teori. Kita follow pada Dow teori. Lagi mudah. Zigzag tu. Macam ni macam gini dia naik, kita nampak dia uptrend. Kalau dia turun, okey, kita nampak dia downtrend. Okey, Kak Mansur try cari benda yang jelas. Kalau benda yang tak jelas ni, okey, kalau macam Euro USD, kita nampak macam mana? Kalau kita declare dia dalam keadaan ranging, kita boleh cari peluang. Ketika di bawah, kita peluang cari buy. Ketika di atas, kita cari peluang untuk sell. Okey, Panglima Burger pula hari ini. Okey, Panglima. Panglima, kalau zigzag tu, dia ada sedikit perbezaan. Kalau mengikut Abramis punya indikator ni, saya tunjukkan yang mudah. Macam ni kita ambil AUD USD. Okey, kalau untuk downtrend, okey, saya explain sekali imbas. Okey, Panglima. Ketika pasaran turun, ada dua candlestick solid menaik, barulah terciptanya B7. Okey,
price naik, 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 naik. Untuk tercipta dia T6, T6 ni muncul, kita nak tahu dia jadi lower high ni, ada dua candlestick solid menurun. Okey, confirm jadi T6. Okey, bila dia turun, 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 ada dua candlestick solid menaik, jadilah B6. Okey, dia macam gitu untuk Abramis punya method. Kalau zigzag tu, saya tak pasti macam mana dia declarekan up and down. Sebenarnya, untuk trader, untuk retail trader, kita punya part, kita susah untuk cari atas dan bawah. Kita tak dapat nak kenal pasti, oh dekat mana top, dekat mana bottom. Itu problem kita. Jika kita dapat kenal pasti, oh ini top, ini bottom, kita dah selesaikan satu masalah mengenai market type ataupun mengenai trend, market structure. Okey, dah dapat Avramis ni, swing tadi petang tapi not authorized. Kena tunggu 24 jam ke? Okey Rafiq, follow up dengan account manager. Sepatutnya terus boleh pakai. Okey? Sepatutnya terus boleh pakai. Rafiq dia tak ada not authorized. Kita dah install, account manager dah bagi, lepas kita install sepatutnya kita dah boleh pakai terus. Okey, Panglima okey Oh, Miss Scandal. Noliza. Tak faham yang mana? Nak ulang yang mana? GA can set is uptrend. Okey, GA sekejap lagi kita buka Candle 2 kali tu. Okey, sekejap. Banyak pula soalan dia. Okey, banyak soalan. Macam mana nak tahu the lowest level and highest level yang paling kritikal untuk bank sesuatu negara akan masuk campur? Contoh, apa ni kejap soalan tak nampak pula. Alah, kejap. Masa tak boleh gerak ni. Okey, dah besar kan? Mana soalan tadi? Oh, tak. Okey, untuk UJ, Eurochef Max 1.2, UJ 107. Okey, okey. Dia tak semua central bank ada dia punya figure tu. Okey, Faizal? Dia tak semua central bank ada figure. Okey, untuk USD JPY, untuk UJ ada, untuk Eurochef kita boleh nampak 1.2. Okey, untuk Euro, EU ada level dia. Yang disebut oleh ECB. Try baca dekat dia punya report ataupun dekat tu nanti tunjuk tanya Zuli dekat mana nak baca tu. Saya pun terlupa dia punya website mana nak tekan tu. Okey, ada sebeberapa yang kita lihat untuk kita check level mana yang dikatakan mahal, dikatakan murah. Harga tu mahal, harga tu murah. Okey, untuk New Zealand dan AUD kita boleh buka TWI. Okey, TWI apa dia punya weighted index. T tu apa dah lupa dah. Okey. Trade weighted index tu. Try buka yang tu. Alright. Kejap. Asal soalan dia dah macam dah lari-lari ni. Okey. Betul kot ni soalan dia. Apa asal? Kejap setting ni dah lari pula. Okey dah. Okey, candle 2 kali Okey untuk downtrend ni macam ni Tengok contoh price tengah turun. Okey, ada dua candle solid, bermaksud dua candle body dia strong, lebih besar daripada average 24 batang candle kot yang si siapa tu Abrami cakap. Average dia lebih daripada biasa. Tengok dalam 24 batang candle, dia lebih daripada biasa dia punya body dia. Okey, ni satu, ni satu. So confirm jadi B7. Bila keluar dua candle solid macam ni. Okey, untuk T6 keluar dua candle solid macam ni. Satu, dua. Okey, jadilah T6 confirm. Okey. Sebab yang bestnya untuk Abrami swing indicator ni, dia jarang repaint. Kalau dia dah cakap, oh sini T5, T5 lah sini. Sini B5, B5 lah sini. Okey? Dah confirm jadi B5, okey sini B5. Dia tak bertukar. Itu yang menariknya. Okey, kalau kita gunakan Abramis Swing Advance ni promote ni.
Dan banyak-banyak indikator untuk Abramis, saya hanya rekomenkan Abramis Swing Advance. Dan hari ini punya chapter pun Abramis River saya tak berapa rekomen. Tetapi dah ada dalam kita punya syllabus, kita layankan je lah. Okay. Untuk ni Faizal untuk kita trader, first sekali kita kenal pasti higher tu atas dengan lower. Top dengan bottom. Kita kena kenal pasti tu. Itu penting. Sebab dalam forex, pergerakan dia tak move, selalu dia akan move dalam range. Dia ada satu range yang tetap. Dia akan bergerak. Contoh dia kalau kita lihat ATR sendiri. Okey? Sebagai contoh, pada hari semalam kita dah sebenarnya ada buat conteng-conteng. Untuk hari semalam, okey, yang saya cakap, okey, price akan turun dahulu kan. Selepas breakout ni, price akan turun. Disebabkan kebiasaan untuk range daily, pergerakan dia adalah sebanyak 70 pip ke berapa semalam sembang. 70 pip sebagai contoh bila price dah hampir sampai dengan range tu, kemungkinan dia akan retrace semula. Okey, dia akan retrace semula sebelum dia sambung balik perjalanan. Okey, Faizal? Okey, Liza? Dapat, Liza? Faham tak dua candle tu? Itu untuk kita kenal pasti. Itu untuk kita kenal pasti apa ni? Top and bottom. Okey? Sekejap lagi lah. Kita settle tepi Alright, ada soalan lain? Oh, GA. GA. Aduh, ada soalan GA pula Sekejap, last. Ni kita boleh buka kat sini GA. Alright. Oh, ada. Okey. Okey, untuk GBP AUD secara secara personal saya punya market type, memang saya nampak jelas terang dan nyata memang dalam kategori uptrend. Okey. Ketika ini memang saya nampak dalam uptrend punya trend lah. Masih uptrend. So kalau GBP AUD saya prefer untuk cari peluang untuk long. Long position lebih saya berat daripada untuk sell. Okey Kak Masuk? Betul. Untuk GBP AUD saya masih cari peluang untuk long lah. Kalau berdasarkan market type macam ini, saya cari peluang untuk long. Okey. Ada soalan lagi? Alright. Faizal, okey? Liza, okey jom kita masuk kita punya topik pada hari ini. Okey, patutlah Kak Masuk suka. Tengah long position rupanya GA. Salam bang, UJ jauh-jauh nak pergi mana tu? UJ jauh mana lagi nak pergi? UJ, okey last. Ni Amin request daripada Pahang. Kita layan orang Pahang ni. Okey, orang Pahang nak apa ni? Okey, secara hmm, masih nampak untuk uptrend dan menarik, Min Okey. Ini sentimen Min. Sentimen dalam keadaan risk on. Pasaran dalam keadaan lega sedikit. Walaupun dihantui oleh Itali, Brexit dan trade war. Okey. Pada ketika ini isu tu tak on table. So, pada ketika ini memang sentimen dalam keadaan risk on. Cantik pasaran mencari risiko. Mencari risiko. Okey. Untuk USD JPY ni kita buat conteng-conteng sedikit sebab nampak macam menarik. Okey, kita dah belajar Fibo retracement, tarik daripada kiri ke kanan. Okey, tarik daripada kiri ke kanan. Okey, kita nampak ada satu yang macam menarik. Okey, kawasan yang saya pun nak lihat adalah kawasan 50 dan 61.8. Di kawasan ni, saya tunggu ada satu price action yang menunjukkan price nak naik. Okey? Jika keluar engulfing, keluar doji, engulfing lagi mantap Kalau engulfing sebab dia dua batang candle
Okey, kalau ni close engulfing, dia close di atas, itu amat menarik sebab betul-betul di kawasan retracement yang agak mantap. 50 dan 61.8. Okey, tendensi. Tendensi untuk USD JPY ni saya cari peluang untuk long dia pada ketika ini berdasarkan market structure yang saya nampak uptrend. Okey, kenakan dengan market structure, okey, market type dan kita lihat pada price action. Agak menarik. Siapa suruh bagi tunjuk? Agak menarik USD JPY ni. Tunggu price action next. Next tunggu price action. Apa yang kita boleh uh, conteng-conteng. Okey. Dekat mana level yang menarik untuk kita masuk. Okey Min eh? Alright. Okey jom. Kita masuk kita punya sungai. Okey, hari ini kita nak belajar Avramis River. Mengikut Avramis, Avramis River ni dia hampir sama dengan si siapa tu nama dia semalam yang kita belajar Ichimoku. Sekali pandang kita dah tahu apa dia punya hala tuju dia. Okey? Sebelum tu kita mulakan dulu dengan disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan keuangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey, ini cheat sheet pada waktu London tadi. Apa yang menjadi pilihan ketika ini? Alright, kita nampak jelas terang dan nyata untuk euro euro dalam mode selling. Pada ketika ini sentimen dia. Okey, saya sokong apa pasal okey, saya bersependapat dengan Zuli punya market compelling. Ini Zuli punya market compelling untuk sentimen pada hari ini. Okey, pada hari ini saya bersetuju dengan dia untuk USD, Euro, JPY, GBP. Okey, untuk AUD saya sokong Kanada sokong, okey, New Zealand dalam keadaan neutral, Chef dalam keadaan bearish. Okey, hari ini 10-10 saya bagi. Sama, selari. Saya punya sentimen dan market compelling yang saya buat selari dengan Zuli. Okey, apa itu market compelling? Apa kita percaya kepada market nak buat pada hari ini? Apa hala tuju market pada hari ini berdasarkan sentimen dan faktor cerita dia? Faham? Faham eh? Ini Zuli punya market compelling. Okey, selalu saya curi dia punya dan saya compare kan. Sama ke tak? Kalau tak sama, kita trade apa berdasarkan apa kepercayaan kita. Okey, faham eh? Ini hari ini saya 100% setuju. Selari. Sama. Alright. Jom kita teruskan. Kalau nak follow yang ini tak ada masalah. Okey. Dan pada waktu US nanti kita kemungkinan akan ada update apa yang untuk US nanti. Alright, follow Zuli punya webinar. Kemungkinan ada update terbaru. Okey, baiklah kita teruskan. Pada part teknikal ataupun cerita untuk teknikal, paling penting jangan lari pada dua rukun utama. Pertama adalah market type dan yang kedua adalah price action. Okey, kita lompat apa-apa teknik tak ada masalah. Nak guna apa-apa teknik, betul-betul teknik wahyu ni turun daripada mimpi. Okey, nak guna pun tak ada masalah. Yang penting jangan lari daripada dua benda ni. Market structure, market type dan juga price action. Okey, Liza dapat eh? Ingat tu. Dah ada trade belum? Okey, Min. Ingat benda tu. Dalam membina sistem, Min, okey, fokus kepada dua benda dalam part technical. Okey, part market compelling tu another part. Jika masukkan dalam technical, dua benda jangan lari. Okey. Hari ni dua benda jangan lari. Market type, price action. Cerita apa-apa pun, nak entry, tunggu yang itu. Okey. Okey. PM tepi. Okey ini kalau kita dah banyak hari ni merupakan teknikal yang terakhir. Sungai ni. Sungai ni cerita yang terakhir. Teknikal yang terakhir yang kita ada. Yang di-provide oleh Tradepedia.
Okey, ada moving average, ada MACD, ada berdasarkan pattern chart. Okey, ada ADX. ADX antara yang popular yang saya suka, ADX Ichimoku. Okey, yang itu saya indikator yang saya suka. That's why kalau part ADX dan Ichimoku, memang cerita dia panjang. Alright, jom. Nampak restis kan? Pengenalan kepada Avramis River. Okey. Avramis River ialah satu alat visual yang boleh memberi maklumat lanjut tentang sentimen dan kejelasan trend harga. Okey. Dia sekali pandang, okey, alat ini kita boleh gunakan dengan sekali lihat je kita dah tahu. Oh, dia tengah trend apa. Kalau tengah uptrend, kita cari peluang untuk buy. Kalau ketika downtrend, kita cari peluang untuk sell. Kalau ketika sideways, kalau kali ini sideways kita tak buat apa-apa. Sebab mengikut Abramis punya method, Abramis River ni dia yang buat. So kita follow je ni. Untuk Abramis ketika dia tengah market tengah sideways, kita tak buat apa-apa. Okey? Okey, jom kita teruskan lagi. Okey, ada 5 benda yang kita lihat. Pertama adalah tindakan harga relatif kepada river. Okey? Price action dengan sungai. Yang kedua adalah crossover river. Sungai tu punya crossover, kecurunan, slope sungai itu dan jarak di antara sungai-sungai, paras sokongan dan rintangan. Apa benda tu? Jom kita lihat. Okey, ada berapa sungai ni Ui, asal okey, ada 3 sungai. Sungai pertama adalah kita panggil sebagai Sungai Kala Biru. Okey, Blue River. Asas kepada indikator mengikut trend. Blue River digunakan untuk menentukan trend utama. Okey, dia punya trend utama apa? Itu bergantung kepada Sungai Kala Biru. Okey, Brown River. Ini untuk volatility. Brown River mengelilingi Sungai Kala Biru dan digunakan sebagai saringan tambahan untuk amaran peningkatan volatility. Okey, dan yang ketiga adalah Gold River, aliran tertangguh. Gold River digunakan sebagai pengesahan untuk pertukaran trend dan membantu kita untuk memahami kejelasan trend. Okey, jom kita masuk kepada chart. Kita tengok apa benda yang dia tulis ni. Kejap. Mana nak buka Okey, kita buka trend apa nak buka AGU lah. Okey, lepas tu tadi apa? Sungai. Hmm, Avramis River. Okey. Keluar tak? Okey ni ini untuk Avramis River. Nampak sungai ni? Inilah yang kita nak belajar hari ini. Okey. Pertama adalah tindakan harga dengan Sungai Kala Biru. Jika price berada di atas sungai, okey, itu memberi gambaran okey, pasaran tengah uptrend. So kita cari peluang untuk buy. Okey, Billy, kenapa? Ya, saya. Okey. Jika sungai di bawah price di bawah sungai, okey, pada ketika itu river ni nak ambil dekat mana? River ni minta dengan account manager. Okey, Billy, account manager SM 03 7484 1700. Okey. Minta dengan account manager, cakap dengan diorang nak sungai ni. Kalau saya punya recommended, saya lebih selesa dengan Abramis River. Abramis River pula. Abramis Swing. Okey. Abramis Swing saya recommend. Abramis River, kalau nak guna, kalau kita faham, rasa simple, gunakan. Okey, faham pertama adalah kita lihat price dengan sungai. Jika price berada di atas sungai, okey, pada ketika itu uptrend. So kita boleh cari peluang untuk buy.
Okay, kita tengok H4 supaya tak ada banyak sangat noise. Okay lah. Alright, ni. Okay, jika price berada di atas sungai, itu menunjukkan okay, pasaran tengah uptrend. Ya Liza, Abramis Swing pun minta kat account manager ke? Betul. Okay, minta kat account manager. Kan dah deposit $500. Okay, kan dah deposit $500. Dah siap trade lagi kan $500. Boleh lah tu. Minta account manager. Okay, ini Sekejap, silent sikit. Zuli tengah PM tepi pula. Alright, ni dia. Untuk sungai punya indikator, jika price berada di atas sungai, kita cari peluang untuk buy. Jika price berada di bawah sungai, kita cari peluang untuk sell. Okey, peningkatan volatility adalah jika, macam mana kalau kita rasa price tu akan very volatile? Jika price masuk di dalam sini, dalam sungai color apa ni? Color apa? Coklat coklat color coklat ni. Jika price masuk dalam coklat ni, okey, kita nampak akan ada momentum, volatility akan meningkat. Okey? Itu dia. Itu dan color gold ni adalah macam mana kita nak confirmkan okey uptrend, okey downtrend. Kita nak confirmkan macam itu. Okey. Jom kita interpret satu persatu. Yang pertama adalah price dengan yang sungai color biru ni. Jika price berada di atas sungai color biru, confirmlah uptrend. Okey, jika dah confirm uptrend, kita cari peluang untuk buy. Okey, nak buy ketika mana? Ketika price membuat retracement. Faham price membuat retracement macam mana? Boleh dapat ni price masuk, dia dah lepas dia breakout ni, dah confirm gold kan. Gold punya sungai berada di bawah sungai biru ni. Okey, itu adalah confirm sebagai uptrend. Okey, price akan retrace jika yang ini pertama sekali bila alamak sama color pula. Ni color sungai warna putih yang kosong ni, kawasan kosong ni muncul. Okey, itu memberi petanda kemungkinan besar price akan retrace. Di mana warna putih pertama kali muncul di sini. Zoom sikit. Allah tak lawa langsung. Okey, kita kecilkan balik. Okey, kat sini warna putih muncul. Okey, kemungkinan besar price akan retrace. Okey, selepas dia breakout ke atas sini, dia akan patah balik. Patah balik ketika bila? Ketika munculnya sungai ini. Sungai warna kosong ni, warna putih ni. Bila dah muncul sungai warna putih ni, kita tunggu price action. Okey, yang menunjukkan price nak naik. Okey, faham menunjukkan keluar doji ke, keluar engulfing ke, keluar pin bar ke di kawasan ni. Kalau paling cantik adalah keluar selepas dia reject color apa ni? Coklat ni. Bila ada price action, dia reject color coklat ni. Okey, itu paling cantik untuk kita masuk position. Okey, contoh untuk sell pula. Untuk sell, price akan retrace jika munculnya sungai yang color putih yang kosong ni. Selepas gold dah bersilang dengan biru ni, sungai color gold dah bersilang dengan sungai color biru. Okey, keluarnya sungai warna putih, kemungkinan besar price akan retrace. Okey, tengok betul price retrace. Selepas price retrace, kita nak entry macam mana? Kita tunggu price action. Jika price kena di sungai color coklat ni, itu paling cantik. Ataupun kita hanya tunggu ada reversal candle di sini. Okey, faham Dapat? Liza dapat Liza? Amin? Amin ada Amin? Okey Ni kuasam Alright. Faham jom kita lihat pada waktu sekarang ni pun sama. Selepas price berada di downtrend dan bertukar menjadi uptrend, okey, kemungkinan besar price akan retrace selepas munculnya sungai color putih ni. Okey,
Selepas sungai warna putih ni dah muncul, kemungkinan price akan reverse. Tengok dia reverse. Alright. Okay dah. Tu je lah. Itu je lah permainan untuk sungai ni. Okay Liza? Fokus kepada apa teknikal yang kita dah ada. Ini sungai cukup syarat. Okay. Ada apa-apa soalan untuk sungai? Ada apa-apa lagi tak yang penting? Untuk time frame gunakan dia adalah kita gunakan di entry time frame. Okay. Cara nak entry. Cara nak entry kita tunjuk yang ni lah. Okay. Price confirm turun. Keluarnya warna putih yang pertama. Okay. Sungai warna putih yang pertama memberi petanda kemungkinan besar price akan retrace. Kita nampak price naik balik ke sini. Okay. Dan di sini keluarnya pin bar. Selepas keluar pin bar, memberi isyarat kemungkinan besar price akan turun downtrend semula. Kita buat macam biasa, tunggu confirmation, markingkan 50% daripada candle sebelum, candle solid yang sebelum. Okay, tunggu bear candle dan sell di bear candle. Okay, sell di bear candle. Bila dah muncul bear candle, kita sell. Okay Liza, dapat? Inilah indikator Abraham's River. Okay, dapat Alright. Jom. Apa kita nak cerita pada hari ini? Topik untuk Abraham's River adalah macam ni. Ni je lah. Cara dia, cara penggunaan dia. Tunggu retrace, masuk. Yang penting tunggu apa nama dia ni? Sungai yang pertama muncul. Itu sahaja. Okey, sungai pertama muncul, okey, itu kita tunggu retrace. Lepas retrace baru kita masuk. Itu menggunakan Abraham's River. Alright, ada soalan? Okey. Apa yang menarik hari ni? Apa kita nak cerita? Hari ni saya rasa nak share untuk penggunaan Abraham's juga, Abraham's indicator juga, tapi menggunakan swing indicator. Okey. Yang untuk river ada soalan? Ada yang nak tanya? Ada yang berminat nak gunakan Abraham's river? Check sikit. Liza minat? Billy? Boleh minta account manager kalau berminat. Okey. Rafiq tak best. Tegak je Rafiq Tak best sungai. Okey, saya pun tak berapa recommend River of Life KL. Okey, Cikgu Amizan. Bagus. Sungai KL boleh? Asalkan dapat duit lebih. Okey, jom kita bermain dengan ni, apa kebiasaan masalah trader. Untuk newbie macam saya mudah faham kot. Okey Anis, ada yang menyokong. Bagus Anis. Ini paling mudah. Ini indikator yang paling mudah. Okey. Dan dia merupakan teknik. Teknik. Teknik dia sama je. Kita nak entry pun mesti melihat price action. Okey, tunggu sungai yang pertama muncul. Okey dah. Tunggu dia retrace. Lepas retrace, tunggu price action, entry. Sell di bear candle, buy di bull candle. Senang. Okey, dapat? Okey Rafiq? Okey Anis, mantap Untuk dapatkan river ni rasanya murah. Yang ini murah. Saya pun tak tahu berapa. Try contact account manager dulu. Sebab saya tak pernah recommendkan si river ni. So tak tahu berapa dia punya account manager pau. Okay. Try tanya account manager. Macam mana nak dapatkan Abraham's River. Nanti dia orang bagi suggestion apa syarat-syarat dia. Indi Abraham's yang ada Fibo, apa nama dia? Indi Abraham's yang ada Fibo. Okey. Okey dah? Untuk sungai dah. Okey, saya akan sharekan yang ni Rafiq request apa Indi Abraham's yang ada Fibo. Tiada high low tuan. Tak ada. Dia tiada high low. Okey Martin dia tak ada high low. Untuk si Abraham's River tu tak ada high low.
Syarat dia adalah tunggu sungai tadi. Sungai color putih tu keluar, tunggu retrace, lepas tu barulah entry. Tunggu retrace, cukup syarat, price action dah okey, baru kita entry. Okey Martin, mesti tak suka ni. Martin tak suka ni. Dia suka yang ini. Okey, yang ini ada untuk Fibo. Okey, siapa ni Rafiq? Ni ada Fibo. Sebagai contoh, kita gunakan di entry time frame. Pair lain lah. Nak pair apa? Ada pair yang nak narik? Cikgu Amizan, pair apa? Tak payahlah Cikgu Amizan, USD MYR. Liza. Martin, Liza ada Martin. Okay Martin, nak request pair apa? Dah agak dah. USD MYR pergi dia. Okay, pair apa nak? Saya, okay lah, pair yang saya nak AUD Cat. Nampak? Alamak, AUD Cat tak ada yang menarik. Okay, UD Cat tak ada. Euro Cat, okay, saya tengok Euro Cat ada tak? Okay, Allah, pula, tersignal terus kat sini. Okay, untuk Euro Cat. Untuk Euro Cat, apa yang kita nampak? Okay, siapa ni Rafiq? Dia ada gunakan Fibo Macam mana gunakan Fibo dia adalah kita tarik projection daripada sini, gunakan Fibo retracement. Daripada B2 tarik ke T1 akan dapat level-level yang macam ni. Okey, tarik daripada B2 ke T1 akan dapat level-level ni. Okey. Dapat Alright. Itu. Lepas tu dia akan projectkan yang ini target 1, yang ini target 2. Itu dia. Okey. Ini dia. Yang ini adalah berdasarkan si Abramis punya indikator, ini amat mantap. Sebab indikator untuk Abramis ni sebenarnya teknik. Okey, teknik. Berdasarkan sentimen pada hari ini, saya setuju dengan Abramis punya signal ni. Okey, tetapi pada pandangan saya lebih selesa jika kalau nak buy, nak sell di bear candle. Bear candle mana yang saya nak lihat adalah semua bear candle. Bolehlah ni. Bolehlah ni untuk Eurocat ni. Okey, inilah kena dengan sentimen, kena dengan Euro kita cari peluang untuk sell, Kanada untuk buy, dan Abramis punya indikator dah tunjukkan target dekat mana TP, dekat TP2. Okey, stop loss level dekat mana? Okey, stop loss level dia kita improve. Stop loss level saya akan prefer letak di sini. Okey, saya lebih selesa letak di atas sini. Okey, atas sedikit daripada ni. High sini. Saya lebih selesa di atas sini. Okey. Dan mengikut sentimen pada hari ini cantik. DH1 dia keluar terus macam ni. DH1 terus keluar macam ni. Okey, kalau untuk lebih confirm kita lihat kepada market structure dahulu. Market structure kena tak? Okey, market structure pun kena. Masih dalam keadaan downtrend. Alright, amat cantik. So, lot size kira sendiri. Lot size macam mana nak kira? Pergi Google Baby Pips Calculator. Okey, Baby Pips Calculator position sizing tu. Nak tahu berapa lot size. Okey, jarak stop loss dia kalau kita entry di sini, okey, boleh dengar dalam 56 pip, masih boleh diterima akal. Keluar signal pula kat sini Eurocat. Okey. Okey Rafiq jangan follow signal. Ini just trade idea. Habis nanti kena kecam. Kalau kena stop loss ni Cikgu Amizan, macam mana ni? Okey, salahkan Abramis Okey, GN. GBP NZD. Okey, kejap mana GBP NZD? Nak buka kat mana GBP NZD. Buka kat sini GBP NZD. Okey, untuk GBP NZD. Sekejap ini macam menarik sangat ni. Kejap ini macam terlalu menarik.
Okay, as expected, pada hari siapa yang di Sabah hari itu dan di KL pada awal bulan hari itu. Okay, saya memang tunggu ada berlaku retracement di kawasan sini. Agak menarik dan price sampai di sini. Okay, dan price berada di sini. Kita tunggu price action sekarang. Amat menarik. Jom kita lihat kepada H1. Mhm. Okey, 50. Okey, menarik yang ni untuk GBP NZD. Kalau mengikutkan satu candle solid, okey 50%, kita dah markingkan candle sini, price dah breakout sini dan kita akan cari peluang untuk buy jika price breakout atas sini dan price dah breakout pun. Okey, untuk GBP NZD pada ketika ini, cuma yang tak kena dia adalah ini Yang tak kena untuk GBP NZD adalah sentimen dia. Sentimen semasa. Okey. Kalau berdasarkan technical punya analisis, okey, saya memang bersetuju untuk cari peluang untuk buy. Okey, untuk GBP NZD ni. Tetapi berdasarkan sentimen pada hari ini, okey, New Zealand data CPI dia bijak bistari. Memang power data CPI dia. Okey, pada hari ini dia tak kena sentimen dia. Tetapi GBP kukuh. GBP memang dalam keadaan mod kukuh. Okey, tetapi esok hati-hati ada rundingan Brexit lagi. Entry terus Nazib. Kejam. Alright. Kalau mengikutkan teknikal memang dah cantik. Mengikut teknikal memang dah ikut syarat dah semua sekali. Okey. Dah ikut tertib dah. Semua sekali. Stop loss. Stop loss di mana? Okey, saya selesa letak bawah sini. Okey, saya lebih selesa letak stop loss di bawah situ dan jika price wow, 150 pip Astaghfirullahalazim. Jauh juga. Lot size ni dah turun sikit dah daripada biasa. Saya kalau kebiasaan kalau letak jarak dalam 40 hingga 70 pip, kalau yang ini 150 pip, saya akan kurangkan lot size. Okey, lot size akan kurang 100 lebih ni, jauh sangat ni. Alright. So cari level, tunggu confirmation, tunggu price action. Baru cari peluang untuk entry. Alright, ada soalan untuk GN dan apa lagi? Gold. Gold, ada orang request gold. Mana gold lah? GBP NZD pada ketika ini berdasarkan teknikal memang dalam keadaan uptrend. Kita cantik semua sekali. Everything cantik. Okay. Okay, untuk gold apa yang kita boleh buat adalah untuk gold. Okay, gold dah bertukar arah dah bertukar trend. Okay, pada ketika ini apa yang kita nampak untuk gold adalah uptrend. Okay. Untuk gold adalah uptrend. Alright. Dia dah bertukar trend. Ini yang paling menarik untuk gold. Okey, pada ketika ini gold tengah dalam keadaan downtrend. Okey. Dan dia dah bertukar trend. Sebelum ni dia downtrend dan dia dah bertukar trend. Menjadi uptrend. So, kita boleh cari peluang berdasarkan market type untuk gold, kita boleh cari peluang untuk buy. Okey, untuk long position. Di mana kita nak long position? Okey, kita buka di H1. Ada yang menarik tak label? Okey, ada yang menarik. Kita tunggu breakout. Okey, kita tutup ni dulu kejap Saya ada buka Renko chart tetapi di investing.com saya crash pula, tak boleh buka. Sekejap saya tunjukkan di sinilah. AU tiket saya tukarkan. Tutup sekejap Okay. Alright. Okay.
Sebentar ya. Not responding pula. Alright. Sebab saya punya dekat investing.com tak boleh buka. Tak boleh nak lihat level. Okay. G. Gold. Okay. Alright. So saya buka di sini untuk cari level. So saya akan makinkan di kawasan 122.975. Okey, itu kawasan yang saya nak monitor. Dan untuk breakout, untuk kawasan resistance, ini kawasan support dan ini kawasan support. Alright, just kita tunggu dia breakout sini di atas 122.975. Okey, 122.975. Okey, di sini kita lihat high dia ke atas sini. Okey, apa yang kita boleh lihat adalah kita tunggu dia breakout atas sini. Okey, untuk gold kita check peluang untuk buy sama ada dia breakout atas sini ataupun melakukan retracement. Retracement di mana? Sekejap Level dia 12436. 122.436. Okey, di bawah sini. Okey, kita tunggu di kawasan sini. Sama ada price membuat rejection di sini ataupun breakout atas sini. Okey, Nazib, kenapa tak boleh install lagi Abramis Aduh, kenapa Hmm, dah off patutnya dah boleh guna. Apa dia punya tu problem yang tak boleh? Dah cakap dengan account manager? Tak boleh juga Pening account manager nak jawab tu. Alright, tak boleh Okey. Macam mana nak buat minggu depan dia dah kasih yang baru. Yang baru boleh guna tak? Masih sama juga. Problem Cakap dia minta yang cakap dia cakap dengan account manager cakap dia buat ni authorize je. Saya bagi saya punya. Cakap nak minta yang copy paste daripada saya punya. Okay? Authorize je. Minta dia orang authorize kan supaya boleh guna. Saya bagi copy paste punya file. Sedang. Guna old school punya cara. Tak payah nak install. Nanti PM tepi lah. Try kalau dia dah authorize kan, patutnya copy paste tak ada masalah. Boleh guna terus. Nanti try. Okay? Nanti PM. Okay? Ada apa-apa lagi? Oh, nak juga. Ah. Okey, nanti try tu. Kalau tak boleh, cakap dia nak yang saya punya version. Yang copy paste dia. Contact account manager. Suruh dia authorizekan dulu. Okey? Suruh authorizekan dulu account mana yang nak authorize. Cakap dia kalau cara ni susah, cakap nak yang copy paste saya punya. Okey? Nak copy paste yang saya punya. Settle. Itu dia dah tak boleh argue dah. Copy paste kalau tak boleh pakai juga, susah. Okey? Copy paste Martin Betul. Senang dia. Okey, ada soalan lagi? Pada waktu US ni menarik. Sama ada dia breakout ataupun gagal. Okey, kalau kita lihat kepada future index, memang dijangka kukuh lah untuk US. Dijangka tak berjaya breakout. Tapi kalau dia berjaya breakout, kita boleh check peluang. Menarik tu. Okey, ada movement lagi nak ke atas. Tadi ada nampak Zuli guna ATR campur MA20 untuk kaji momentum. Ada teknik momentum yang lain sama yang Hemi nak belanja tak? Alah, nak share ke apa yang dia guna tu? Campur ATR campur MA20. ATR ke betul dia guna ATR? Okey, ATR tu dia guna untuk lihat dia punya range. Okey, Faizal. MA20 tu, alah Zuli ni. Okey,
Dia suka bagi teknik, lepas tu dia suruh orang lain yang explain. Kau hasam betul. Okey. Ni. Okey, macam ni permainan dia. MA20 ke MA50? Yang dia tunjuk sepatutnya MA50. Okey, kita guna naked. Okey. Ini teknik. Ini teknik. Zuli dia suka bagi teknik, sebab tu dia MA20 masuk ke ATR. Okey, kejap. MA20 time frame? Dia ada bagi tahu time frame apa? MA20. Kat trading view je boleh. Boleh ni. Mana ada kat trading view. MA20 kita boleh masukkan je. Okey. Trading view. Okey. Berapa dia punya period? 20. Okey. Dan apply to first indicator data. Alright. Simple. Simple kan? Okey. Apa dia punya interpretation? Untuk tahu sideway ataupun tak, yang tu kalau pasal ATR dan MA tu. Simple MA. Nak tahu sideway ataupun tidak, kenapa guna ATR? Okey, kenapa guna ATR? Tu tak tahu. Ini tak tahu. Okey, kalau yang sebelum ni, ATR atas MA20 ada momentum. Kejap Kalau ikutkan tak tau. Kalau nak check konflik pendapat ini teknik dia ni. Kalau daripada menggunakan ATR, kita baik gunakan ADX. Okey, gunakan ADX. ADX lebih cantik dia punya permainan. Gunakan ADX Min Kalau kita nak cari momentum, guna ATR dia macam mana guna ATR? Okey, nanti kejap lagi masuk dia punya webinar, pergi marah dia kejap. ini version baru ni. Ini saya tak pasti. ATR bawah MA20 sideway. Ini macam mana tu? Tak. Okey, nanti tanya dia. So kalau ikutkan ATR punya penerangan pun tak ada. Kalau guna ADX, yes. Kalau guna ADX, boleh, cantik. Okay, kita tukar Kalau guna ADX, okay. Okay, kalau guna ADX, okay. Kita boleh tahu waktu bila dia sideway, waktu bila dia tak sideway. ADX, tengok waktu ketika price bawah 25, kita nampak price tengah sideway. Bila dia atas 25, okay, price ada momentum. Kalau macam ini, okay, setuju. Okay. Kalau kita nak masukkan moving average 20 pun kat sini, tak ada masalah. Alright. Ini cantik juga. Okay, kalau macam ini boleh. Kalau guna ADX untuk momentum, setuju. Kalau guna ATR, kurang setuju. Sekejap lagi, jaga dia. Okay. Alright, ada soalan lagi? Kalau guna ADX, okay, mantap. Cantik. Kita boleh tahu waktu bila dia tengah sideway, waktu bila dia ada momentum, waktu bila dia ada movement. Okay. Okay, Min. Sekejap lagi aku pergi tanya. Okay, ada soalan rakan? Apa lagi, Peh? Okay, untuk gold, tunggu dia breakout. Breakout atas sini. Tengok pada waktu US nak open ni, saya jangkakan US dalam keadaan kukuh. So, untuk dia breakout tu berat. Faham untuk dia breakout tu berat. Masukkan 20 ATR. Susah MA20 ATR. Nanti tanya dia. Okay, ada soalan? Kalau sebelum ni indikator yang Zuli guna, yang ini agak mudah. Okay. Tengok yang ini. Masukkan moving average 50. Okay. Okay, moving average 50 dan Bollinger Band.
Ni memang sembang teknik. Okey. Ini. Jika price berada di atas moving average 50 dan ada satu candlestick solid, okey, macam ni. Ada satu candlestick solid, kita cari peluang untuk buy. Macam ni lah. Makinkan dia punya bullish price. Solid bermaksud dia close dekat dengan high dia. Ataupun untuk low, dia close dekat dengan low. Okey? Dia close dekat dengan low. Itu bermaksud ada momentum untuk dia teruskan perjalanan. Okey, kalau di atas SMA 50, kita cari peluang untuk buy. Kalau dia berada di bawah SMA 50, kita cari peluang untuk sell. BB pula adalah di kawasan mana? Kalau price kita nak letak stop loss sama ada di bawah mid BB ataupun di low BB untuk buy. Kalau untuk sell pula sama juga di atas mid BB ataupun atas upper BB. Ini dia. Ini untuk sejam-sejam punya candle. Lihat, jika dia close macam ni pada waktu pada pukul 9 tadi dia close di atas sini. Okey, kita buy. Itu saja. Kita buy. Okey, sampai mana? Sampailah sampai mana tu? Kita kira jarak stop loss dahulu. Kalau stop loss kita dalam 50 pip, ni kejap berapa pip ni? Okey. Kalau sini kita punya stop loss 30 pip. Okey, kita punya TP dalam 30 pip. Forever. Itu Abramis punya ayat, forever. Okey, ini dia. Macam tu lah permainan dia. Candle solid, buy. Candle ada shadow, shadow dia lebih daripada 20%, tak main. Tak ambil. Ambil yang candle betul-betul kurang daripada 20%. Candle solid dia, macam ni. Candle solid. Okey, sell. Sell. Okey. Simple je. Menggunakan SMA. SMA 50 sebagai benchmark. Sebagai bawah SMA 50, cari peluang untuk sell. Atas SMA 50, cari peluang untuk buy. Candle sejam-sejam. Okey, kira jarak dia. Risk reward satu-satu. Yang ini dia share. Yang ATR sekejap lagi pergi tanya dia. Okey, esok kita bincangkan. Okey Dungat. Okey, jom. Terima kasih semua. Okey Amin, terima kasih. Faizal, terima kasih. Kita masuk ke kelas Zuli. Kita mencarut kat sebelah pula. Okey. Okey Min, mantap Min. Tak dapat jumpa kan minggu ni di KL. Cikgu Amizan. Jumpa lah kat KL sekali minggu ni. Tengok sikit jumpa cikgu besar, guru besar. Alright. Okey, okey, siapa datang minggu ni kita ada sesi khas dengan Cikgu Amizan. Okey, macam Cikgu Amizan, prepare slot. Kita bagi special slot. Okey. Rakan-rakan ada soalan? Okey, Billy. Thank you. Fatimah Gaus. Boleh. Okey, Cikgu Amizan fikir apa nak share? Kita boleh sembang-sembang. Habis topik, kita masuk. Okey, no hal. Mantap. Okey rakan-rakan, terima kasih semua. Kita tutup kita punya Azdan. Kita tutup kita punya sesi webinar kali ini dengan tasbih kifarah dan suratul as. Alright. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, thank you Liza, thank you Azdan. Okey, jumpa lagi sekejap lagi. Sekejap lagi apa? Okey, jumpa esok. Alright, bye-bye. Okey Anis, thank you Anis.